Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Rindu kat saya sebab dah lama tak buat video. Janganlah macam tu. Tapi tak apa. Hari ni hari ke-10 PKP. Agak lama saya tak buat video. Rindu jangan. Tak apa. Ada cerita-cerita yang saya nak buat sebenarnya. Sebenarnya saya sibuk adalah pergi memburu. Itu memburu tak boleh cakap. Nanti orang marah sebab saya memburu tupai. Cerita saya kali ini ialah bukan berkisarkan pada hari ini, tapi saya nak buat review. Review apa? Sebenarnya saya nak kumpulkan semula gambar-gambar yang saya dah ambil. Jadi gambar tu gambar-gambar mati sebenarnya. Gambar-gambar mati bukan berbentuk video. Jadi walau macam mana pun kita boleh jadikan dia dalam bentuk video. Apa tajuk yang paling cantik itu saya akan kumpulkan. Jadi pada hari ini saya akan buat satu cerita, iaitu mengenai pada 2017 yang dulu saya ada mengikuti satu ekspedisi menyelusuri laluan penarikan bersejarah dalam tamadun Melayu. Dalam tamadun awal Melayu. Yakni kisah-kisah ni adalah berkisarkan pada Kesultanan Melayu Melaka dahulu. Jadi dalam sejarah Melaka ni sebenarnya kita banyak benda-benda yang kita tak tahu. Walaupun saya orang Melaka, tapi dalam sejarah Melaka pun banyak yang dalam buku sejarah tu tak tulis. Dia tak tulis ni bukan sebab apa? Sebab fakta tu baru jumpa. Jadi dalam ekspedisi ini ada MAB telah dijemput seramai 10 orang. Kawan saya ni, Cik Fahmi Omar ni, dia telah letakkan nama saya. Tapi sebelum tu dia tanya saya, nak ke ikut ekspedisi ni? Saya tak tahulah nak ikut ke tak ikut. Tapi dia kata dia nak ikut. Jadi dia nak ikut. Saya pun saya ikut lah. Mana tahu best ke kan. Tapi dia kata kena buat persiapan sendiri. Mesti ada baju Melayu, mesti ada baju silat, mesti ada pakaian-pakaian ala-ala zaman Melayu Melaka dulu. Yang saya ada baju Melayu. Itu sahaja. Saya bawa tu sajalah. Pada 2 hari bulan 10 tu, kita dikehendaki berkumpul di Pengadilan Sukan Aikro Melaka. Pagi-pagi lagi saya dah sampai kat sana. Jadi masa pergi tu ramailah agensi-agensi kerajaan yang lain daripada Perzim, yang saya ingat lah Perzim. Lepas tu daripada kolej-kolej kerajaan pun ikut juga kan. Kolej daripada Pahang pun ikut juga. Jadi kita pun tak tahu, maksudnya terpinga-pinga apalah ekspedisi ni kan. Kita tak tahu apa itu ekspedisi tu. Jadi itu pada hari pertama. Kita bertolak pada Melaka. Kita mengikuti jalan lebuh raya Segamat Kuantan sampai ke Muazzam tu kita potong terus pergi ke Pekan Pahang. Di Pekan Pahang tu kita terus menuju ke Dewan Institut Kemahiran Marak. Jadi sesampainya di sana kita disambut oleh wakil-wakil daripada kerajaan negeri Pahang. Iaitu daripada Perbadanan Muzium Pahang menjemput kita. Kita pun tak tahu lah. Saya memang agak-agak tak tahu apa ikut. Bila masa tu dah petang dan disuruh berkumpul dan diberi taklimat sikit lah secara ringkas. Jadi dalam masa yang sama kita dibekalkan dengan satu kemah. Jadi kita MAB ada 10 orang. Kita dalam MAB ini dibekalkan sebanyak 3 kemah. Ini kemah yang 3 orang untuk 2 dan satu kemah lagi untuk berempat. Jadi kita ada 10 orang. Jadi genaplah untuk 3 kemah. Selepas solat maghrib kita dikumpulkan lagi. Kita dah diberi lagi taklimat.
kita diberi dalam kumpulan-kumpulan, kumpulan MMB, kumpulan daripada Perzim, kumpulan daripada Perpadanan Muzium Pahang, kemudian kolej-kolej, Jabatan Pendidikan, kolej-kolej. Jadi berbaris ni MMB, disusun. Tapi bila nak dijadikan kumpulan, rupanya tak dikira macam tu, dikira pada arah melintang pula. Jadi saya berpisah dengan rakan-rakan MMB saya yang lain. Sebab mereka tak nak dalam satu kumpulan tu macam MMB saja, dia tak nak campur. Jadi tak apalah. Kumpulan saya tu dinamakan kumpulan Tun Perak. Dalam kumpulan Tun Perak ini, saya lah yang paling tua. Kemudian dalam seterusnya kita ada satu taklimat yang untuk program-program tersebut, dan dibagi slide kita dibagi slide untuk penerangan. Lepas tu semasa slide tu baru saya tahu sebenarnya seberingkas tentang sejarah-sejarah penarikan ni. Tu masa tu sedikit saja saya tahu, belum lagi. Kemudian selepas taklimat tu kita dikumpulkan sekali lagi. Kali ni berkumpulnya dalam satu tim yang telah diwujudkan yang tadi, yang saya cerita tadi. Dalam tu kita di bawah kita berkenalan antara satu sama lain. Tapi nak katakan kenal pun tak kenal sangat. Kita dibekalkan dengan baju yang saya pakai ni. Baju yang saya pakai kan. Jadi seterusnya kita tunggu esoknya, tunggu keesokan paginya pada hari kedua. Seterusnya pada pagi tersebut ni saya nak cerita hari kedua. Kita berkumpul dan seterusnya kita terus pergi ke dataran Hotel Angkasa. Betul lah? Hotel Angkasa Royal Pekan Pahang. Ada acara perasmian. Walau di situ saya dan kumpulan kami semua masih sama-sama lagi. Sebab apa, yang tahu perjalanan cerita untuk ekspedisi ni hanya penganjur saja. Kita yang peserta ni tak tahu apa-apa, kita ikut je. Kita pakai baju Melayu. Pada hari itu kita pakai baju Melayu sampai ke dataran Hotel Angkasa Royal Pahang. Kita sampai ke di sana, rupanya dah ramai peminat. Peminat. Kami tengok, wah, hebat juga ni kan. Kita pakai baju Melayu kan, peserta ekspedisi. Rupa-rupanya kan, dalam majlis ini ada perasmian. Perasmian tu dirasmikan oleh Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Adnan bin Yaakob. Bukan kaling-kaling saya pun tak tahu, sangat tak tahu. Rupanya memang dah diatur sebegitu rupa kan. Kemudian ada VIP yang hadir. Siapa tuan-tuan perempuan nak tahu? Tuan-tuan nak tahu siapa dia? Ketua Menteri Melaka Yang Amat Berhormat Datuk Idris bin Harun. Dekat situ barulah saya rasa teruja. Seperkara lagi, ada apa tuan-tuan dan puan nak tahu? Ada persembahan tunjukkan kebudayaan dan macam-macam lagi. Wow, bukan kaling-kaling. Yang hadirin yang datang tu pun bukan sikit anak punya. Rupanya datang daripada 4 buah negeri. Melaka dah tentu lah, Pahang dah tentu juga, Johor dan Negeri Sembilan. Yang hadirin yang jemputan VIP yang datang. Selepas majlis perasmian, barulah kami dilepaskan naik perahu. Tapi yang tak bestnya satu je, kena pakai life jacket. Ada ke pakai baju Melayu. Lepas pakai baju Melayu, ada life jacket. Itu satu tu je lah, nampak macam lakonan tak berapa cantik. Tapi demi keselamatan kita layan je lah.
kami dilepaskan. Oh, agak jauh juga perjalanan tu. Kami dilepaskan sampai ke Kampung Gancung Tengah, Pekan Pahang. Sampai di sana kami disambut meriah oleh penduduk kampung di sana lagi, dengan ada majlis kebudayaan lagi, ada majlis silat menyilat. Wah, bukan kaleng-kaleng. Masa tu kami rasa sangat teruja. Best lah. Selepas itu kami seterusnya dilepaskan. Kali ini naik kenderaan lah. Kenderaan jabatan masing-masing bawa kami ke satu lagi tempat. Nama tempat tu tak silap saya perkampungan orang asli. Nama dia Kampung Ibam, daerah Bera. Setibanya kami di Kampung Ibam Pekan, kami disambut oleh Tok Batin. Tok Batin dan adalah ramai orang juga lah, tapi saya tak pasti, saya dah tak ingat lagi lah. Tapi kita rasa sangat teruja lah. Di situ kami difahamkan kami akan bermalam. Dah dekat sangat dah dengan Tasik Bera. Sangat dekat. Kami ditunjukkan Sungai Bera, di mana dipercayai menjadi persinggahan pedagang-pedagang atau macam zaman dulu. Kalau sekarang ini dipanggil R&R, tapi zaman dulu itulah dia punya R&R, dia berhenti dekat perkampungan orang asli. Sungai di Sungai Bera. Jadi kalau ikutkan fikiran akal kita kan tak masuk akal. Tetapi itulah kajian sejarah. Jadi tak boleh dipesongkan, memang betul-betul. Sebab peserta-peserta ekspedisi memang didedahkan. Barulah nanti saya akan tunjukkan peta dia sikit. Rupanya contoh, sebagai contoh saya bagi, Sungai Pahang tu sungai besar, sungai yang besar. Bila Sungai Pahang ada persimpangan pula tu, kampung kata macam kalau jalan raya ada persimpangan dia, masuk Sungai Bera pula. Sungai Bera ni sungai kecil, anak sungai pada Sungai Pahang. Pihak perkampungan orang asli ada menyediakan seperti menyumpit. Adalah sukan-sukan dia atau macam kebudayaan orang asli yang disuruh kita join samahan. Dan pada malam itu ada persembahan daripada penduduk orang asli Bukit Ibam. Banyak persembahan dia, tapi malangnya saya tak dapat nak ambil gambar banyak lah. Saya rasa kecewa sebab saya punya power bank sikit sangat. Minta maaf. Dekat kampung Bukit Ibam ni kan, kalau tuan-tuan perempuan ingat, kita sangka kan kita tidur di hotel ke kan. Tapi kami bukan tidur di hotel, kami tidur di, nak cakap apa malu je. Kami tidur di bau-bau set table balai raya. Dalam balai raya pula diberi keutamaan pada perempuan lah, peserta-peserta wanita. Takkanlah kita nak bagi tidur luar pada balai raya, orang tidur dalam balai raya. Seterusnya pada pagi tersebut kita bangun, kita mandi pagi. Tapi seronok lah mandi pagi tu sebab pakai satu pola besar kan, pola besar. Kita mandi, berbeza lah dengan hotel 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang, sebintang. Berbeza. Pandai kau lah nak mandi macam mana. Itu keseronokannya.
Selepas Sungai Bera, ada satu lagi persimpangan jalan lagi masuk Sungai Serting. Persimpangan masuk sungai ni, tuan-tuan mesti ingat tak ada traffic light. Memang tak ada traffic light. Kalau jalan raya ada traffic light, tapi sungai tak ada traffic light. Kayu je lah. Kita ikutlah apa tu jejak langkah apa tu zaman tersebut lah. Akhirnya okey, kita peserta-peserta di apa tu, peserta-peserta kemudian dibawa satu tempat di Kampung Jambu 8 Jempol, di Negeri Sembilan pula. Dekat situ ada tulis apa tu, Kampung Penarikan. Apa penarikan tu? Dekat situ belah barulah kita tahu. Kami kali ni bagi apa tu, di Kampung Jambu 8 ni dah petang juga dah petang kami sampai. Sesampainya kami di Kampung Jambu 8 ni, kami disambut lagi penduduk-penduduk sana. Kami dijemput oleh pegawai daerah. Ada lagi lah VIP Kampung Jempol ni kan. Bukan kaling-kaling. Yang nampak tak, yang saya tu diajak oleh Cik Fahmi tu, saya ingat macam apa tu, suka-suka je. Rupanya bukan kaling-kaling. Pada malam itu penduduk kampung dia bergotong royong buat masakan untuk kami. Alamak, terharu. Tapi tak apa lah, kita rasa sangat, orang kata santai lah, sangat santai. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, Kampung Jambu 8 ini ada dah rupa-rupanya Sungai Serting ni dengan Sungai Muar ni jarak dia 500 meter saja. Dia tak bertemu. Dia ada jarak 500 meter. Jadi semasa zaman Melayu Melaka dulu, Kesultanan Melayu Melaka dahulu, kapal-kapal yang naik daripada Sungai Pahang melalui Sungai Bera, melalui Sungai Serting, sampai dekat Sungai Serting tu dinaikkan dan ditarik sampai ke Sungai Muar. Sungai Muar yang tuan-tuan tengok dalam gambar ni kan, kecil sangat. Sekarang ni kecil. Saya dipahamkan dahulu Sungai Muar ni besar, tapi disebabkan dah apa tu, dah faktor alam kan, dia dah cetek, dah jadi anak sungai kecil macam longkang, macam bonda. Sebenarnya Sungai Muar ni dia ada ulu lagi. Ulu dia lagi jauh, tapi kecil aja. Pada pagi itu kami dikehendaki buat apa tu, demonstrasi penarikan. Tapi pendek je lah. Kita punya demonstrasi tu pendek je lah. Pendek tak pendek pun mau penat lah. Kalau zaman dulu tu tak tahu lah, saya tak dapat nak bayangkan. 500 meter tu bukan pendek lah, panjang. Tapi yang demonstrasi yang kita buat ni lebih kurang dalam 50 meter saja. Dan di situ juga apa tu, ditunjukkan tentera-tentera Siam nak menyerang Melaka. Tentera-tentera Siam ni dia nak menyerang Melaka, dia melalui sungai yang tadi tu, daripada Sungai Serting dia nak menyeberang Sungai Muar. Mereka pada zaman itu, tentera Siam ni dia nak sambungkan sungai tu. Dia buat penggalian daripada Sungai Serting sampai ke Sungai Muar. Jadi bila dapat satu, mudahlah tentera-tentera Siam datang untuk menyerang Melaka. Tapi atas kebijaksanaan Panglima-Panglima Melayu dahulu, tentera-tentera Siam ini diracun. Diracun sebab ada tempat macam perigi dia, disimpan air, dan air itu telah diisi racun. Maka semua tentera-tentera Siam ni mati.
memang bila tunjukkan dengan bukti tu kita rasa betul lah kan, betul. Kemudian daripada situlah sampan kapal dia akan terus muara Sungai Muar. Agak jauh tuan-tuan dan puan-puan, sangat jauh. Bila kita fikirkan zaman dulu punya ni kan, cara diorang nak berhubung tak macam kita sekarang ni, ada kapal terbang, ada jalan raya yang cantik kan. Saya yang ikut ni saya tahu lah. Pada hari keempat kami berlepas daripada kampung Jambu 8 tu ke kampung Olak Sepam. Olak Sepam berada di daerah Muar. Di daerah Muar. Bila sampai di sana, kami disambut dengan meriah lagi. Aduh, sangat meriah lah. Dan paginya 6 hari bulan pagi itu hari terakhir tu 6, kami terus ke JT Kampung Olak Sepam. Kampung Olak Sepam tu ada lagi pertunjukan persembahan kebudayaan, kuda kepang. Terima kasihlah kepada Jabatan Kebudayaan Negeri Johor kan. Okey, jadi masa tu kita pun dah santai sangatlah. Hari tu hari kita akhir sebab pada tu hari Jumaat Kampung Olak Sepam tu kami ditunjukkan dengan apa tu, satu lagi JT kami ditunjukkan, kali ni kami ditunjukkan JT tempat apa tu, RNR lah. Senang nak cakap bahasa lain susah, bahasa yang mudah faham, RNR JT tersebut. Kali ni kami terperanjat lah sebab betul-betul dapat melihat Hang Tuah dan Tun Tijak. Tuan-tuan dan puan tengok gambar ni. Itulah Tun Tijak, itulah Hang Tuah. Dan diorang daripada situlah diorang terus ke muara Sungai Muar. Dan daripada muara Sungai Muar terus ke muara Sungai Melaka pada petang tu, pada hari tersebut juga. Dan kami berlepas ke Melaka. Kita rasa dah gembira kan. Bila sampai ke Melaka, kami dikendaki pakai baju Melayu, pakai setanjak kan. Tuan-tuan tengoklah setanjak saya. Okey tak? Dan adalah macam Pami, dia pakai baju macam raja lah. Dia punya baju Melayu dia macam raja. Ada yang pakai macam-macam baju lah. Selepas solat Jumaat tu, kami dikehendaki berkumpul di Masjid Selat, seolah-olah kami daripada Sungai Muar lah sampai ke muara Sungai Melaka. Sampai muara Sungai Melaka, rupa-rupanya kami disambut lagi meriah. Ya Rabbi, meriah betul lah.
Wow, peserta-peserta ekspedisi ni disambut meriahan. Yang saya sedih saya pakai slipper Jepun. Sepatutnya saya pakai capal ke, pakai kaki ayam ke kan, macam laksamana kan. Tapi saya pakai slipper Jepun. Mana ada kan. Berjalan kaki daripada Muara Sungai Melaka, seterusnya ke Memorial Kesultanan Melayu Melaka. Jauh juga jalan tu. Dan ada apa tu, kami di escort oleh polis, berjalan kaki sampai ke sana macam zaman-zaman dulu lah. Wah, lepas tu sampailah ke apa tu ni, ke Bandar Hilir, Memorial Kesultanan Melayu Melaka. Dan ada lagi acara penutup kan. Jadi tuan-tuan dan puan boleh tengok dalam gambar-gambar yang saya sertakan itu kan. Memang letih, memang apa tu, orang kata teruja, tapi itulah pengalaman ekspedisi saya kan. Dan saya simpankan dalam video ini sebab saya memang ada siarkan dalam Facebook saya. Tapi gambar tu gambar mati, macam tunjuk yang faham saya seorang. Tapi bila saya buat video ini, siapa yang minat video ini, dia faham cerita ni. Macam mana sukarnya orang-orang dulu nak pergi ke Pahang, ke Pekan Pahang, dan ulang alik semula daripada Pekan Pahang ke Melaka. Sangat jauh. Kalau sekarang ini, zaman sekarang ni, boleh satu hari kita bertolak ke Pekan. Pagi kita tolak sampai Pekan, sampai tengah hari ke Pekan. Daripada Pekan kita balik-balik ke Melaka, dan petang dah sampai, malam dah sampai. Tapi kalau zaman dulu, saya tak tahulah. Setakat itulah cerita saya hari ini yang dapat saya rakamkan, dapat saya sampaikan. Sekiranya dalam cerita-cerita ini amat membosankan tuan-tuan, janganlah tekan like, buat bodoh je. Kalau agak-agak cerita tu bagus, tekan like lah, bagi komen sikit. Sekiranya tuan-tuan ingin melihat cerita-cerita saya yang akan datang, jangan lupa tekan button loceng yang berbunyi ting ting. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.